Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cara anda semua sihat hendaknya ya. So malam ni, saya tengok ada lebih kurang 100 orang malam ni. Okey. Baik. Bagi anda yang baru sahaja kenal dengan Cik Jun kan, mungkin anda first time tengok Cik Jun dekat laman web ini, laman web Public Good International Sendirian Berhad. Ini tajuk Cik Jun pada malam ini, menyingkap rahsia jutawan emas. Saya suka bawa tajuk ini dari dulu lagi ya, sebab saya sudah berada dalam bidang emas ni selama 12 tahun bersama dengan Cik Syukur. Okey. Cuma Cik Syukur dia lebih lama, start 2008, dia banyak bagi seminar di luar di platform seminar-seminar branch, private, kemudian badan-badan kerajaan pun ada. Dan saya bermula daripada rumah, untuk pengetahuan anda semua ya. So saya bermula dari rumah dan memang pertama kali untuk saya bermula dari rumah ni, saya juga seperti anda semua, terutamanya wanita yang memang first time, tak pernah lagi tengok tak pernah lagi berada dalam bisnes emas, baru lagi. Kemudian waktu itu tidak ada lagi sebarang kita panggil apa, platform online yang boleh kita jadikan seperti sekarang. Contohnya macam Facebook sekarang Facebook sekarang ni, selain daripada anda boleh buat bisnes emas, dah banyak lagi bisnes lain. Ada banyak lagi Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. So banyak Tapi pada zaman saya bermula jadi saya banyak mencari apakah benda yang saya boleh buat secara online. Jadi saya terpaksa mula dengan Facebook dahulu. Untuk pengetahuan anda semua, saya adalah suri rumah sepenuh masa since 2009. Saya berhenti kerja 2009 sebab saya nak kena bagi ruang. Cik Syukur dia nak kena bagi seminar ke seluruh negara. Start daripada 2009 tu dia dah memang bagi seminar seluruh negara. Jadi dia banyak tinggal rumah. Jadi saya terpaksa tengok anak-anak dulu di rumah. Di samping saya membina saya punya kerjaya sebagai suri rumah dan juga pendidik emas sepenuh masa. Saya tak ada buat kerja lain tuan-tuan dan perempuan. Saya tak ada buat kerja lain. Kerja saya ialah cerita pasal emas semenjak 12 tahun yang lalu. Boleh katakan kalau anda pernah dengar daripada Encik Syukur, kami pernah berada di dalam keadaan di mana emas dengan harga yang rendah, kemudian naik tinggi 2011, turun balik, kemudian naik balik staggered, dan sekarang emas kembali mendaki. Maknanya saya dan Encik Syukur yang paling lama sekali sudah pun mengalami full cycle of gold daripada rendah naik tinggi, rendah naik tinggi. Jadi kalau saya nak cerita, bila orang cakap Cik Jun ni harga emas rendah ni macam mana hari nak buat ni, harga emas tinggi sekarang. So saya dah terlampau immune dah terlampau immune sangat dengan emas ni. So tak begitu orang kata apa, dia tak ada rasa emas naik tinggi, okey, emas turun, okey. So dia punya orang kata apa, feeling dia dah tak sama seperti macam anda yang takut-takut yang baru nak join. Macam mana kalau harga emas turun? Macam mana kalau harga emas naik tinggi sangat? Ada tak orang nak beli emas? Jawapannya ada. Ada tak orang yang beli emas masa harga emas turun? Ada. Ada tak orang jadi dealer emas semasa harga naik tinggi? Jawapannya ada. Ada tak orang jadi dealer emas semasa harga turun dengan mendadak sekali? Jawapannya lagi banyak ada. Okey, so 3 isi kenangan saya pada malam ni saya akan ceritakan pada tuan-tuan dan puan-puan semua ialah, yang pertama, kenapa emas. Yang kedua, macam mana anda nak memilih emas terbaik. Dan yang ketiga, kelebihan menjadi ejen PG Group. Okey. Baik. Bagi anda yang first time yang tengok saya dekat sini, saya tak cerita pasal Public Gold ni dah lama sebab salah satu daripadanya ialah saya venture kepada new produk baby baru PG Group iaitu PG Mall. PG Mall ni satu lagi cabang besar selain daripada Public Gold Marketing. Okay. Jadi di dalam Public Gold ni asalnya dia cuma ada Public Gold Marketing sahaja, iaitu emas sahaja.
yang anda kenal. Kemudian barulah wujudnya PG Mall 2017. 2018 baru nak take off, 2019 dan 2020. Jadi sejak 2019 ke 2020 saya menjaga baby baru PG Mall ni. Okay. Jadi saya kurang sikit, tapi malam ni sebab Kelvin kata malam ni Kak Jun topik dia ialah gold. So saya gelak sebab saya kata topik gold ni ialah topik yang memang saya sampaikan dulu dah lama. Dan benda yang memang saya kata kalau tak bagi slide saya boleh cerita selama 1 jam. Tapi saya rasa kena bagi slide, takut anda yang baru-baru mungkin anda tak pernah kenal kenapa mesti nak simpan emas. Apakah emas-emas terbaik yang anda boleh pilih dan apakah kelebihan untuk anda menjadi ejen PG. Okey. Baik. Okey, kenapa emas tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa emas? Ramai orang bila PM saya, bila WhatsApp saya, dia mesti tanya, apa bestnya simpan emas? Macam mana saya nak start simpan emas? Apa yang best? Apa yang seronok? Macam mana saya nak start simpan emas ni? Apa yang boleh cerita pasal emas? So kadang-kadang saya pun hairan kenapa soalan ini ditanya. Adakah kerana dia memang tak pernah beli barang kemas ataupun tidak ada sesiapa yang menceritakan tentang emas ataupun dia tak pernah pergi kat kedai emas. Sebab kadang-kadang seolah-olah emas ni dianggap satu pelaburan di mana pelaburan yang terlampau baru. Kan? Sedangkan dari segi orang kata apa asasnya tu emas ni dah daripada zaman Rasulullah lagi, zaman nenek moyang kita lagi. Cuma waktu itu emas itu tidak disebut sebagai pelaburan, emas itu tidak disebut sebagai simpanan. Beli emas orang tua dulu, kenapa orang tua dulu beli emas? Kenapa orang tua dulu beli tanah? Jawapannya senang, mereka semua nak kumpul harta je. Nak kumpul harta tetapi tidak disebut sebagai pelaburan. Kenapa ada kata apa istilah pelaburan? Bila kita masuk saja ke fenomena orang kata apa milenium yang baru, semua orang, hampir semua orang nak melabur. Jadi bila sebut pasal emas ni orang cerita pasal melabur. Sedangkan emas itu literalnya ialah harta. Harta yang kita tak tahu dia akan naik nilai dalam jangka panjang. Bila sebut harta ni senang. Harta, apa yang anda boleh nampak tentang harta? Rumah is harta. Emas is harta. Harta ni maksudnya benda yang nampak di mata kita. Harta. Kalau benda yang tak nampak, contoh kalau anda tengok saham, saham anda boleh nampak tak dengan mata? Tak boleh nampak. Is literally sebutan saham. Kita nampak angka, kita tak nampak bentuk hard asset. Ini istilah baru lagi kita sebut hard asset. Hard asset apa? Rumah, harta, hartanah, rumah, emas, hard asset. Tu yang orang tua dulu kalau cakap kata, beli harta lah. Beli harta tu apa? Beli tanah, beli rumah, emas, harta. Okay? Baik, saya nak sentuh kenapa rahsia menjadi jutawan emas ni ialah start daripada apakah rahsia jutawan. Okay. Ini semua buku-buku yang saya baca. Sebenarnya saya ni memang addicted dengan buku. Kalau anda tengok buku yang dekat Cik Syukur atas tu, banyaknya saya yang baca selain daripada Cik Syukur yang baca. Cuma saya tak banyaklah cerita kat orang, saya adalah pembaca buku yang paling banyak. Tak adalah macam tu. Sebab saya rasa biarlah saya simpan seorang. Okay, ini adalah buku-buku yang saya punya favourite book. Yang memang saya dari dulu saya dah baca buku-buku ni dan saya dah kata pun. Dan saya dapati semua hampir 99% daripada jutawan-jutawan yang ada dalam dunia ni, kebanyakannya akan ceritakan satu benda asas. Nak jadi jutawan, satu benda asas dia akan cerita. Okay? Apa benda? Semua pakar kewangan, semua jutawan asalnya membina kekayaan bermula dengan tabiat menyimpan. Tabiat yang sememangnya kita duk sebut sampai orang kata apa dah immune dengan perkataan menyimpan. Saya rasa kalau dekat Facebook ni, kalau anda tengok pakar-pakar keuangan yang cerita pasal menyimpan ni banyak cerita pasal kena simpan dulu, belanja kemudian simpan orang kata apa 6 bulan gaji. Kenapa nak simpan 6 bulan gaji? Sebab apa? Sebab kecemasan. Cuba anda tengok sekarang dalam situasi COVID-19, kalau tak ada simpanan kecemasan,
sekarang tak ada simpanan kecemasan, habis semua kita nak terpaksa gunakan duit KWSP, nak gunakan, terpaksa gunakan, sebab apa, nak kena keluarkan, kalau boleh nak minta keluarkan sebanyak 10,000 itu cadangan lah baru kan. Tetapi kita dah tahu bila keadaan itu berlaku, maknanya kita tidak ada simpanan kecemasan yang kukuh. Tak ada duit, maksudnya tak boleh. Kalau ada pun simpan tu dah kena korek balik dah. Kalau kita kata 2 bulan yang sebelumnya, 6 bulan yang sebelumnya, ada duit moratorium. Ada duit moratorium, tapi tidak semua orang menggunakan duit moratorium ni untuk sesuatu yang lebih baik. Ada juga yang guna duit moratorium ni untuk buat benda-benda yang hangus. Bagi mereka yang tidak tahu tentang kenapa kena simpan daripada amount yang kita dapat, mereka akan gunakan duit ni. Sebab apa? Duit bila kita dapat sekali banyak, tuan-tuan dan puan-puan, dia punya adrenalin nak guna ni, dia tak boleh nampak angka-angka. Tipulah kalau saya cakap kata, tak apa, saya boleh je simpan duit. Tipu. Sebab apa? Senang saya nak cakap. Ini orang dewasa. Saya bagi ke anak saya, belanja sekolah, kalau kata kita tak cakap dengan dia, ni berbalik, walaupun kita boleh cakap dengan dia, nanti berbalik RM1, jawapannya tak berbalik lah. Bagi RM2 tak habis RM2, bagi RM5 tetap habis RM5. Sebab apa? Sebab seronoknya belanja. Tak ada orang yang tak seronok belanja, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kalau kata tengok kata apa, ada offer yang bagus, walaupun kita tahu kita dah ada produk tu kat rumah, kita ada satu rasa adrenalin nak membeli, nak shopping tu sangat tinggi. Dia sangat tinggi. Contoh, saya nak bagi contoh lah kan. Pada orang yang dia tak boleh tengok duit dia banyak, dia first time dapat duit moratorium. Kemudian dia tengok orang beli, sekarang ni ramai orang kayu basikal. Walaupun dia tu bukanlah pengayuh basikal, sanggup membeli basikal yang harganya ribuan ringgit, siap dengan topi pun semua sekali. Dan saya yakin untuk for the certain time, hobi itu akan ditinggalkan. Sebab tu kadang-kadang saya bukan kata saya tak galakkan anda untuk beli harga ribuan basikal. Kalau anda beli basikal yang harganya RM200 pun, kalau anda kayuh sebanyak 4 kali pusingan, kalau saya punya taman ni naik turun bukit, berpeluh tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi benda ni dijadikan satu alasan baru. Alasan di mana, kena ada itu, kena ada ini. Actually, apa yang mengatakan kena ada itu, kena ada ini? Sebab adrenalin melihat duit dalam akaun. Duit banyak. Baru RM1,500 basikal. Takkan dia beli. Moratorium dapat RM6,000. RM1,500 baru apa kan? Baru berapa persen. So dia punya rasa nak berbelanja tu bila tengok duit banyak, dan kita rasa benda tu penting. Ni penting. Ini penting. Kadang-kadang benda tu cumalah satu, orang kata apa, keseronokan yang sangat sementara. Sekejap je. Rasa nak buat tu kejap je. Lepas tu habis. Bukan saya nak cakap apa, saya sendiri ada ahli keluarga yang beli basikal dah sebelum COVID lagi dah beli basikal. Kayuhnya 4-3 bulan tak sampai, lepas tu kasih basikal tu gantung. Saya nak jual second hand lagi. Okay. So sebab tu saya tahu. Sebab tu saya kata apa, bila anda ada sesuatu barangan yang anda rasa memang nak beli, you have to tunggu dulu. Jangan orang kata apa, kena ada attitude untuk orang kata apa, you kena ada satu tempoh jangka masa untuk melihat betul ke nak pakai benda ni. Orang kata apa, kena hold you punya rasa keinginan tu, hold dulu, okay. Hold dulu sekejap, cuba tengok apa hobinya, berapa lama, apa benda yang diambil masa, dan apa lagi belian-belian lain yang lebih penting daripada apa yang anda kena beli sekarang. Dan apakah option yang ada, kalau tak beli tu, apa option yang ada. So saya selalu macam tu lah. Bila saya nak buat satu-satu belian, okay, bila nak buat satu-satu belian, yang paling penting sekali kita kena tengok apakah option lain yang ada. Apa option lain? Contoh, kalau kita nak beli, contoh lah kan, kita boleh beli kereta secara kata apa, second hand, kita boleh beli kereta baru. Dua-dua pun tak ada masalah bagi mereka yang memang berkemampuan. Maksud mampu ni memang dari segi dia boleh bayar lah duit kereta dia tu, duit gaji dia tu memang kalau kata sebanding lah dengan gaji yang dia dapat dengan kereta yang nak beli. Cuma kita boleh tengok
Apa option lain? Kalau beli second hand, kita boleh dapat cash dan kita tak perlu berhutang, ataupun kita sanggup membayar hutang selama 7 tahun atau 5 tahun terhadap sebuah kereta. So kita kena fikirkan option-option lain sebelum kita start untuk buat perbelanjaan. So kena hold, kena kira, kena ada rasa, kena tinggi sikit sabar, kena ada kesabaran. Okay. So bukan kita kata tak boleh berbelanja. Berbelanja itu boleh, cuma kita kena tahu adakah perbelanjaan itu membantu dari segi kewangan sendiri. So kalaulah perbelanjaan tu membantu orang lain tapi tak membantu kewangan sendiri, jadi saya rasa tu dah terbalik. Sebabnya kita nak bantu orang, kena bantu diri kita sendiri dulu. Kita kena boleh berdiri dulu, baru boleh kita bantu orang. Okay, so cerita belanja ni memang cakap lebih senang. Cerita menyimpan ni cakap senang, tapi nak buat sangat susah. Susah yang macam mana? Mana ada kos yang kita dengar, hari ni saya nak mengajar anda macam mana cara nak menghabiskan duit 1 juta. Wah, tak ada kos tu. Tak ada kos tu. Yang ada kos, hari ni saya nak belajar anda macam manakah cara untuk kita bina kewangan, menyimpan 1 juta dalam masa 3 tahun. Contoh. Kita ada banyak kos-kos yang mengajar macam mana nak buat simpanan si hijau, simpanan si merah, kemudian simpan dalam akaun berasingan, simpanan mingguan, simpanan tahunan, sampai si ada apps lagi. Hari ni masuk berapa, esok masuk RM2, hari ketiga masuk RM3, hari keempat masuk RM5. Sebab apa? Sebenarnya nak menyimpan ni tuan-tuan dan puan-puan, jangan tipulah. Susah dari segi apa? Susah sebab tak seronok. Mana ada menyimpan seronok? Tak seronok. Sebabnya duit tu tak dapat digunakan untuk belanja memenuhi keinginan. Tak seronok. Okay. Tak seronok. Macam mana nak seronok? Tak boleh belanja duit. You tak boleh huri-huri. You tak ada rasa macam kata apa? Ada orang kata apa? Joy. Kita tak ada joy. So sebab kita dapat duit, mesti kata ni memenuhi keinginan. Tapi bila nak memenuhi keinginan ni, dia ada orang kata apa? Ada dia punya formula kewangan dia. Dia tak semestinya kita tak boleh beli langsung. Boleh beli langsung. Cuma dia ada dia punya formula kewangan dia. Waktu bila kita berbelanja, how we expand, how we spend. Bukan expand, how we spend. Okay? Baik. Now, rahsia simpan duit ada pada emas. Saya selalu cerita benda ni, saya rasa saya dah cerita masuk benda ni dah masuk 12 tahun. Okay. Rahsia simpan duit ada pada emas. Kenapa? Pernah tak kalau anda pegang emas, anda bagi tahu saya, cik, ni emas, macam mana cara saya nak berbelanja dengan emas ini? Tak ada. Tidak ada. Walaupun dia beli 1 gram. Beli 1 gram seolah-olah membeli 1 jongkong 1 kilo. Tahu kenapa? Sebab dia kata 1 gram ni, emas ni kena simpan baik-baik. Perkataan emas ini kena simpan baik-baik. Dia tak cakap, ini emas, jom kita pergi belanja. Tak ada. Sebab itulah emas, bila kita dalam otak ni, dia dah bagi satu automatic pertukaran persepsi. Pertukaran persepsi yang macam mana? Kita nampak duit literally kita tahu dah duit untuk bayar itu, bayar ini, habis. Tinggallah sikit. Tetapi emas walaupun 1 gram, terus kita rasa ini ialah emas, barang berharga. Barang berharga, terus hati akan kata, otak akan bagi tahu, simpan. Sebab tu lah orang yang menyimpan emas, duit dia tetap sentiasa ada. Sebabnya emas itu tidak dibelanjakan. Tidak ada orang yang mengatakan, ini emas, saya nak pergi belanja dengan emas ni. Tak ada. Okay. Sebab apa? Sebab persepsi duit bila tukar jadi emas, dia automatik otak akan terus bagi signal. Simpan. Dia bagi signal yang sangat jelas. Ini emas, kena simpan.
So saya kena cerita bab simpan dulu. Saya belum cerita lagi bab lepas simpan nanti emas harga naik, pelaburan apa semua. No. This is just a basic news. Basic. Benda basic yang anda kena tahu. Sebab kadang-kadang bila saya cerita simpan emas, orang terus tanya, bila boleh jual emas ni? Masalahnya 1 gram pun tak simpan lagi. 1 gram pun tak ada, macam mana saya nak cerita kata harga emas ni nanti naik kemudian. Tak mula lagi. Tak rasa lagi apa seronoknya simpan emas. Apa seronoknya mengejar gram emas. So, inilah dia rahsia yang ada pada emas bila dah duit tu ditukarkan kepada emas. Dah tukar jadi emas ni, otak akan rasa free. Kita akan rasa duit tu dah jadi emas. Sebab tu kadang-kadang orang selalu cakap dengan saya kata daripada beli benda lain, baik beli emas. Boleh simpan. Dan dia takut kata terbelanja. Ini benda-benda yang memang daripada awal lagi bila kita sebut saja tukar jadi emas, orang akan ingat kata tukar jadi emas, dia tak nampak lagi emas itu sebenarnya literally emas itu cumalah dalam satu form yang berbeza. Ianya duit tetapi dalam bentuk yang lebih berbeza. Bentuk beza. Fitrah manusia dengan emas, nak kumpul banyak-banyak. Sebenarnya dalam, kalau anda seorang Muslim, memang dah ada dalam Al-Quran di mana surah, saya tak ingat surah apa, di mana kesukaan manusia ni terhadap perempuan emas dan perak. Kesukaan manusia tu secara fitrahnya memang sukakan emas. Kalau orang cakap kata saya tak suka emas, saya rasa dia bukan masalah dia tak suka emas, sebab dia tak tahu emas ni adalah fitrah dengan manusia. Contoh, anda lelaki tengok perempuan cantik, anda tengok confirm suka. Perempuan tengok lelaki handsome, dia suka. Itu fitrah. Fitrah ni tak payah dia ajar tuan-tuan dan perempuan. Fitrah ni ialah benda semula jadi di dalam kita punya jiwa. Kenapa saya katakan fitrah? Sebab dalam Al-Quran sudah pun menyebut tentang fitrah, tentang emas. Kalau dalam bahasa Inggeris dia sebut God makes money. Maksudnya benda ni dah daripada dulu. Ancient history lagi. Dia bukannya baru tau. Saya pergi ke South Africa. Cerita tentang Nabi yang membawa emas daripada satu tempat ke satu tempat sehingga perlu diubah emas tu daripada South Africa. Ada satu tempat di sana cerita, saya tak ingat nama dia punya filosofernya, saya pun tak ingat nama. Tetapi cerita dia yang memang beratus tahun lamanya. So bukannya baru lagi cerita pasal manusia dan emas ni. So kalau ini yang anda tengok dekat skrin sekarang ni, tak cukup 4. Kenapa tak cukup 4? Sebab slide dan saya ni slide lama, saya terlupa anak saya dah 5. Ada satu lagi sebaliknya, nama anak saya yang bawah sekali, nama dia Farhan. Farhan pun dia dah ada gold, dia ada gold card folder. So ini anak saya yang kumpul daripada first, Aisyah, Fazil, Alim, Syukur, Arif Syukur. Anak saya semua nama pendek-pendek dia. Betul, suami mana? Surah Al-Imran ayat 14. So memang kalau kita kata manusia ni dengan emas dia suka nak kumpul banyak-banyak sebab fitrahnya kita ni memang suka. Kenapa orang lelaki tak boleh simpan emas, tak boleh pakai emas banyak-banyak? Sebab fitrahnya orang lelaki kalaulah dia boleh pakai emas, saya rasa dia bukan pakai macam saya ni. Dia pakai takat ni. Panjang ni. Mungkin juga dia pakai seolah-olah seperti Iron Man. Kalau lah orang lelaki dia boleh pakai emas, tuan-tuan dan perempuan, dia pakai sampai jadi Iron Man. Siap dengan topeng emas sekali. Sebab tu orang lelaki memang dia tak boleh pakai barang kemas. Sebab apa? Dia punya kehendak terhadap emas ni terlampau tinggi. Tapi untuk wanita dibolehkan. Kenapa? Sebab manusia wanita ni dia nafsu dia ada banyak. Jadi dia tak semestinya emas dia banyak lagi benda lain. Dia selain daripada emas, dia nak gelang tangan Pandora, dia nak baju cantik. So dia ada banyak. Jadi sebab tu wanita dibolehkan sebab nafsu dia sendiri tu dia boleh kontrol. Tapi lelaki tak boleh. Sebab tu, tapi lelaki boleh simpan jongkong emas. Sebab tu kalau anda tengok, saya tengok majority sebab saya dah lama nampak juga majority yang beli sampai kilo-kilo ni memanglah dari kalangan jejaka-jejaka handsome lah.
yang beli sampai kilo-kilo ni. Memang ramai lah. Wanita pun ada, cuma majoriti yang beli kilo bar, anda boleh tengok lah semuanya yang memang yang veteran-veteran yang memang ada dia punya income dia dah tinggi daripada industri-industri tertentu. So dia beli sampai kilo bar lah. Okay. Baik. Right. So ya betul Puan Masnah Ahmad, memang haram lelaki pakai emas. Sebab apa? Sebab senang aja. Kalau lelaki pakai emas ni macam saya cakap tadi lah, dia akan pakai sampai dia jadi macam Iron Man. Okay? Sebab seronok ada emas banyak-banyak ni. Okay? Baik. Alright, ini yang tadi saya tunjuk untuk anak saya. Kurang satu folder Farhan. Saya boleh tunjuk. So ini semua yang disimpan daripada start 1 gram. Kalau anda tengok kat sini memang salah satu daripadanya memang koleksi yang paling lama, yang first 1 gram edisi goncang gold. Kalau anda tengok yang nombor 2 dari kanan. Okay, yang warna kuning tu folder tu. So dia memang ini memang daripada dululah, dah lama dah, memang ada lagi sampai sekarang, ada lagi ni. Saya rasa ni folder anak saya nama Arif ni. Okay. Baik, saya nak ceritakan sedikit. Bila anak saya dilahirkan, anda nampak ada satu folder yang ada baby tu, gambar baby ni kat sini ada satu gambar baby ni. Bila anak saya nombor 4 ni, Alim ni dilahirkan, dia dapat hadiah 1 gram baby ni. Bayangkan 1 gram yang diberi hadiah semasa Alim ni berusia 7 hari, lebih kurang harga emas ketika itu 2014 punya harga 2014 ni tak silap saya lebih kurang dalam RM134. Okay. So RM134 berada di dalam sebuah folder. Kalaulah RM134 tu saya letak dekat salam tu, dia punya nilai sekarang bukan lagi RM134. Nilai bukannya duit RM134, nilai dia. Kenapa saya kata nilai? Sebab anda kena tengok dari segi berapakah wang menyusut setiap tahun disebabkan inflasi. Wang ni dia akan menyusut setiap tahun. Contoh macam Malaysia punya inflasi lebih kurang 3 ke 4% setahun. Maka kalau 2014 hingga 2020, 6 tahun, RM134 mungkin dia tak akan boleh membeli sesuatu benda yang memang dulunya harga RM134. Harga sekarang mungkin dah jadi RM180. Okay? Mungkin dah jadi RM200 juga. Sebab apa? Nilai 134 itu tidak dapat memenuhi keadaan sekarang. Contoh macam nasi lemak 50 sen dengan nasi lemak RM1 sekarang lah. Kalau dulu anda boleh beli nasi lemak 50 sen, zaman saya sekolah nasi lemak 20 sen. So sekarang anda boleh beli nasi lemak yang sama, banyaknya yang sama, tetapi harganya mungkin dah jadi RM1.50. Okay, kerana wang kita yang menyusut. Tetapi bila dia dah jadi in form of gold, dia dah jadi dalam bentuk emas, dia sebanding dengan nilai semasa sekarang. Okay, nilai semasa sekarang emas sekarang berapa? RM276 segram kan? Jadi RM276 segram, makna kata 2014 harga dia RM134. Harga sekarang RM276. RM276 tu boleh menyamai apa yang dia perlu beli untuk masa sekarang. Itu yang dikatakan emas tu dia naik nilai pada masa hadapan mengikut keperluan kita pada masa tersebut. So boleh nampak tak keperluan kita pada masa sekarang. Duit 100 dulu tak boleh. RM134 dulu tak sama RM134 sekarang. Tapi bila dah tukar jadi gold dia naik pada kadar mengikut kadar tahun dia naik dalam jangka panjang. Jadi selepas 6 tahun, kadar RM276 ini boleh digunakan untuk pada masa sekarang. Itu yang dikatakan pelaburan. Bila anda menyimpan emas, automatik ianya menjadi sebuah pelaburan. Kerana apa? Kerana pelaburan ini literally bila diterjemahkan ialah satu aset yang kita beli dan nilainya naik dalam jangka panjang. Okey? Baik. So kita boleh nampak kalau emas dia boleh naik dalam jangka panjang, barulah kita panggil itu ialah anda melabur dalam emas. Barulah masa ni saya boleh kata saya ada melabur dalam emas. Tapi kalau anda baru cerita anda baru simpan 1 gram dan anda biar saja 1 gram tu tak juga buat apa-apa, tidak ada penambahan, macam mana kita nak cakap melabur? Sebab
kita tidak mengikuti, kita tak start, kita tak buat, tak start secara konsisten. Contoh macam anak saya yang simpan ni, yang banyak-banyak ni, consistently tambah. Okay, tak apa, sekali dia dah pergi buat tu. Okay, alright. Disebabkan saya seorang wanita, jadi malam ni saya nak cerita banyak pasal mak-mak, pasal sahabat wanita, pasal guru. Sebab apa? Saya nak kita ni orang selalu orang cakap seorang suri rumah apa semua, kadang-kadang kita tak nampak kita boleh buat sesuatu dengan kata apa, kadar yang sedikit tetapi berpanjangan, dan kita boleh capai matlamat tu. Lagi saya tunjuk kenapa. Okay, baik, ini dah kajian kes di mana mertua saya. Mertua saya seorang suri rumah sepenuh masa, tak pernah kerja, tuan-tuan dan puan-puan. Umur dia sekarang 55 tahun. Dia hanya pernah membeli emas pakai duit dia sendiri dengan cara sebab ayah mertua saya seorang guru masa tu. Dia pergi Mekah, dia beli satu loket dinar. Kalau yang anda nampak dalam saya punya skrin sekarang, dinar yang bulat tu. Okay, dia ada loket bulat satu dinar yang dia beli di Mekah. Saya tak sure berapakah berat dinar ini, tapi ini memang dinar yang dibeli di Mekah. Mak cakap memang masa tu dia beli pun disebut dinar. Tapi tak tahu berapa berat Kalau kat saya pun tak tahu sama dia 5 ke 10 ke 15 dinar, saya pun tak tahu. Okay, tetapi ianya adalah satu shilling. Shilling yang dibeli di Mekah. Dia pergi Mekah awal, umur dia 30 tahun. Dia bawa balik, semasa dia beli tu dia punya harganya cuma RM1,000. So inilah dia punya duit yang ada balance-balance lah. Dia kata tak apalah, dia shopping, bawa balik. Okay, tanah yang anda tengok ni, keluasan dia ialah lebih besar daripada saya rasa dekat 5 relung, tak silap saya. Yang ni punya tanah ni yang tinggal Langkawi. Tanah Langkawi tuan-tuan dan puan-puan, bukan tanah biasa Kalau anda yang pernah pergi Langkawi, anda tahu tanah tanah untuk lelaki. Okay, saya cerita ni bukan pasal apa, sebab saya nak tahu kalau anda seorang suami, anda seorang suami, kalau anda ada bagi duit lebih untuk seorang isteri, bagi duit apa-apa kat isteri, bagi emas apa kat isteri, harta berupa emas ialah hak seorang isteri untuk dia simpan, dia pakai. Okay, jadi bagi anda yang seorang suami, suami misali, suami misali, anda jangan lupa bila ada nafkah yang diberikan kepada isteri, kalau boleh bagi tahu kat isteri untuk dia menyimpan dalam bentuk emas. Selain dia boleh simpan sendiri, mungkin dia nak beli sendiri harta benda dia, apa yang dia suka, jangan lupa untuk memesan, bagi tahu kata simpan. Anda juga mungkin akan ada seorang anak perempuan. Okay? Sebab tu saya kena cerita tentang wanita, sebab untuk lelaki-lelaki, untuk bapa-bapa, anda mungkin ada isteri, anda mungkin ada anak, anda mungkin ada adik perempuan dan juga seorang ibu. Okay. So janganlah kata topik ini hanya sesuai untuk wanita, tidak. Sebab anda lah pencetus kepada kenapa mak saya nak kena beli tanah, anak anda nak kena belanja rumah, adik anda nak kena simpan emas. Okay, baik. So dia beli tanah ni dengan cara apa? Tanah ni adalah pemberian daripada arwah datuk yang dipecahkan kepada bapa saudara. So bapa saudara ni semua tanah duduk Langkawi. Jadi mak dia nak jual bahagian masing-masing. Jadi mak ni ada bahagian juga dengan adik-beradik dia. Okay, mak dengan adik-beradik ada 11 orang. Jadi setiap bahagian adik-beradik dia pun ada dekat sini. Jadi dia beli setiap satu bahagian daripada adik-adik dia ni. Dengan cara apa? Dia tak ada duit, tuan-tuan dan perempuan. Dia bukan ada duit dalam akaun banyak-banyak Sebab dia banyak tukarkan duit dia jadi golpa, jadi barang kemas. Jadi apa yang dia buat ialah dia bawa satu dinar ni, loket dinar ni, dia pergi buat gadaian di bank rakyat, kemudian dia bayar satu bahagian pada adik dia nombor satu. Kemudian dia tebus balik. Macam mana cara dia tebus balik? Okey, sebab mak saya ni dia dah ada anak yang dah besar-besar, semua dah bekerja. Jadi anak yang dah besar-besar ni dah bekerja, tiap-tiap bulan dia orang akan bagi duit sikit lah dekat mak, termasuk syukur lah so bagi duit tiap bulan mak. So dia impun balik duit yang anak-anak bagi ni, tebus, lepas tu pergi pula pajak lain, ambil duit, bayar sekedebuk lagi ke adik nombor 2. Sampailah habis 11 orang adik-beradik, dia rolling duit dia untuk bagi pada adik-adik ni untuk dapatkan tanah yang begitu besar ni, menggunakan dia punya emas yang dia ada. Jadi kalau untuk orang lelaki,
suami jangan takut untuk membeli barang kemas dekat anda punya isteri sebab inilah hak mutlak harta dia. Jadi apa-apa berlaku, anda mungkin tak sempat nak buat wasiat, tak sempatlah nak buat apa-apa hibah harta ke apa ke, emas, barang kemas hak isteri, dia boleh lakukan sesuatu dalam hidup dia. Sebab tu saya sampai sekarang Cik Syukur memang tak pernah marah kalau saya beli emas yang orang kata apa, ikut suka lah. Dia lagi tokok tambah lagi ada. Dia tanya berapa ni, tak apa, dia top up. Berapa lagi tak cukup. Kadang-kadang saya pau je pun. Oh, pecah rasik saya pau. Okay. Baik, so ini cerita macam mana cara menggunakan emas, pergi buat gadaian, kemudian dapat tanah ni. Dan sekarang, saya nak cerita bagi. Sekarang tanah ini telah pun diratakan, kemudian ada satu lagi syarikat khas, kita panggil developer lah, perumahan khas yang menawarkan tempat ini untuk membangunkan perumahan. Bayangkan tuan-tuan, mak saya tu suri rumah je, tuan-tuan dan puan-puan, oi, mak saya suri rumah. Mak betul saya ni, saya sangat kagum sebab saya kata, mak macam mana mak boleh buat benda ni? Dia kata senang aja, kalau ada duit, dia kata simpan, dia cakap. Kalau anak-anak bagi duit pun, simpan. Kalau simpan nanti boleh tebus, boleh beli tanah, boleh guna untuk bayar adik-adik dia. Sebab dia punya simple method ialah, first dia suka simpan, yang kedua dia simpan dalam bentuk yang lebih baik. Dia simpan emas. Dia simpan emas dan ditukarkan daripada simpan emas ni dengan membeli tanah. Dah lah dia beli tanah. Sekarang ni perumahan nak buat atas tu, dia nak buat perumahan, taman perumahan, developer nak buat taman perumahan dan dia dah ada kontrak lah. Setiap 10 buah rumah, 2 biji akan dapat kepada mutu saya. Macam tu lah lebih kurang. So bayangkan, ini suri rumah tau. Suri rumah yang dia sekolah setakat tingkatan 3 ke 4 mak saya ni. Tak ambil SPM pun. So adakah kita kata orang bijak saja boleh buat harta? Tidak. Sebenarnya orang bijak ialah orang yang tahu menyimpan untuk masa depan dia. Dia tak perlukan anda kena ada sijil engineering untuk anda tahu menyimpan. Tidak. Dia tak perlukan anda ada sijil kedoktoran untuk anda tahu menyimpan. Tidak. Dia hanya memerlukan anda tahu basic dan formula kewangan. Itu saja. Okay? Alright. So sekarang kita tengok kajian kes yang kedua. Saya tak cerita kat sini sebab saya ada buku. InsyaAllah saya keluarkan buku cerita penuh pasal benda ni. Guna emas untuk beli rumah. Tuan-tuan dan perempuan, ini sahabat saya. Sahabat saya ni sales girls kedai handphone asalnya. Saya tak tipu. Saya pernah tengok dia buat sales kedai handphone. Dia sales girl kedai handphone. Dia bukannya mungkin separuh dari kita yang kerja ada gaji RM6,000, RM5,000 sebulan, boleh pakai kereta mewah apa semua. Bukan. Dia ialah sales girl kedai handphone, tuan-tuan dan puan. Dia punya income bergantung kepada dia punya basic duit gaji bulan sebanyak 600, kemudian selebihnya ialah sales. Ada sales handphone, dapatlah dia punya percentage. Okay. Zaman dia buat sales handphone ni bukan dalam online, tak ada, belum lagi tau. Masa ni cuma buka kios-kios, kena kerja apa semua. Tetapi cuma dia ada sedikit basic skill dia. Dia pandai berbahasa Tionghoa. Dia boleh cakap Cina. Okay. Dan dia punya level, dia habis SPM. SPM dia bagus, cuma dia tak pursue. Dia tak teruskan pengajian dia. Okay. Dia jadi sales girl kedai handphone. Okay, satu hari dia call saya, dia bagi tahu kata dia nak beli emas yang dalam gambar ni. 250 gram dengan 1 gram. Cash buy tak ada EPP ya. So siapa yang beli EPP ni dia rasa pula. Okay, cash buy. Saya tanya dia, mana aku dapat duit banyak-banyak ni? Kata, I am saving, dia cakap. So saya tanya dia, macam mana kau jadi kedai buat sales handphone ni dan at the same time kau saving? Dia kata aku cakap selain daripada buat sales jadi kat kedai handphone ni, part time buat yang jadi yang selalu tawarkan PIADF apa semua tu. Dia jadi consultant untuk orang buat pelaburan. Okay. So dia manage to get another commission. Maksudnya dia tak buat satu kerja dalam satu masa, dia ada kerja-kerja lain yang dia very good into it.
Dia sangat bagus dalam sales, so dia buat dia menyimpan duit dia setiap dia dapat saja bonus apa semua. So dia simpan sampai satu masa dia kata dia nak beli gold dululah, sebab dia kata sebab dia bercadang untuk dapatkan second house. Saya kata second house. Wow, dia kata you nak beli second house. Kata ya, dia cakap dia nak beli second house tapi nak beli emas dulu. Bagi dia naik dulu dan baru nak ni. So saya kata okay, never mind, jom kita ni. Dia beli cash buy 250 gram, 100 gram dia beli cash buy. Lepas tu selang 2 tahun selepas tu dia jumpa saya balik, dia kata saya nak jual lah emas ni. Dia cakap, saya tanya dia nak jual buat apa? Dia kata I got another chance. Apa benda? Ada satu rumah, dia kata apartment dekat Taman Botanical, dia kata dekat area Kelang. Dia cakap area Kelang tingkat 2 ada penyewa, orang nak jual sebab terdesak. And I have cash to buy. Dia cakap, Masya Allah. Saya kata, habis nak beli dah ni? Dia kata, I confirm buy. Dia cakap, okay, never mind. Jual dan dapat untung. Sebab dia simpan 2 tahun, 250 gram dengan 100 gram ni spread dia kecil. Jadi dia memang ada untung dan dia beli rumah ni, tuan-tuan dan puan-puan. Cash. Saya sangat jealous sebab saya sendiri pada waktu itu, saya tak mampu lagi nak beli cash. Kan sebab okey lah daripada segi kekangan apa ni, saya pun ada anak semua kan, saya pun baru nak bertati masa tu nak beli rumah sendiri kan. So dia kata memang saya agak kagum sebab saya kata saya tak sangka ada orang yang boleh buat 2-3 kerja dalam satu masa, which is struggle like hell. Memang dia kata memang dia struggle untuk hidup sebab dia kata dia tak ada pekerjaan tetap. Bila tak ada pekerjaan tetap, dia sangat-sangat menjaga duit dia. Dia sangat jaga duit dia sangat humble. Walaupun orang lain sibuk beli handbag, beli kasut, beli ni cantik-cantik, dia tahu kata kawan-kawan yang memang nampak lebih bergaya, tapi dia hanyalah sales girl yang still pakai jeans dengan t-shirt. Tapi bila once dia beli emas, dia beli rumah apa semua, barulah semua orang buka mata. Oh my god. Orang tengok, is that barulah orang kata So saya amat kagum. Saya terpaksa cerita ni share kepada tuan-tuan dan perempuan sebab kadang-kadang kita tak tahu ada orang yang sanggup struggle dan dia boleh jadikan emas ni sebagai aset yang dia nak tukar, dan dia jadikan ianya satu aset yang dia boleh dapat aset baru yang lain. Macam mak saya tadi lah, dia beli tanah. Dalam kes Vivi ni, dia beli rumah. Okay, so sebab itulah anda kena ada simpanan dan anda kena hold the cash. Macam contoh macam sekarang ramai saya tengok yang dah start simpan emas yang banyak sangat banyak Hold, simpan sampai anda dapat peluang yang baik. Contoh sahabat saya sendiri ni, dia simpan sehinggalah dia dapat tahu ada orang sesak nak pakai duit dengan cara nak kena jual emas dia. Nak kena jual rumah dia. Rumah ni dia nak jual, dia nak pakai duit. Jadi dia terpaksa cari orang yang boleh bagi fast cash. Ini ialah peluang yang baik. So kalau anda tanya saya bila patutnya saya jual emas ni, saya kata simpan selagi tak ada apa-apa keperluan. Nak beli buat apa, nak jual buat apa. Ada orang dia tak tahan mungkin dia nak simpan, dia nak rasa atas kenaikan harga emas, tak ada masalah juga. Sebab kadang-kadang mungkin anda boleh ambil portion, mungkin anda dah ada 1 kilo, anda teringin nak jual 100 gram. Sebab apa? Nak rasa kenaikan harga emas tu, nak rasa sikit dia punya ni. Tak ada masalah, boleh. Just jual saja. Tapi anda kena tahu apa matlamat pertama sebenarnya anda memiliki emas tu. Contoh macam Vivi ni, dia dah tahu dah matlamat dia ialah dia nak cari hartanah baru. So bila nak cari hartanah baru, dia tahu kata you have to hold. Hold for how long? Kalau ikut Azizi Ali sekarang, orang yang ada duit, at least you have to hold sampai tahun depan. Siapa yang ada gold, siapa yang ada cash yang sekarang, you hold until to next year. Siapa yang nak cari rumah, mungkin pada waktu itu anda mungkin akan dapat banyak rumah yang orang akan jual second hand dengan lebih murah sebab orang dah tak mampu bayar rumah. It's true. It's going to be true. It's going to be true. Dan saya memang tahu benda ni. Okay? Baik. Seterusnya, kajian kes yang ketiga. Ini seorang guru. Saya pernah post ini dekat saya punya Facebook page. Okay, kajian kes 1 bulan 1 gram. Anda tahu tak kenapa 1 gram ni boleh jadi sangat powerful? Dengan syarat konsisten ialah dia punya kunci dia. Apa saja dalam kehidupan ni, kalau anda konsisten melakukannya dengan baik, maka
benda yang anda buat tu dia akan menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Contoh habit kita pun. Kalau habit kita memang sejenis yang bangun awal pukul 4 pagi, konsisten dibuat selama setahun, masuk tahun kedua dia dah jadi relax dah. Dia dah jadi biasa bangun pukul 4 tu. Okay, sama juga seperti mana anda menyimpan emas. Kalau anda menyimpan 1 gram dan anda keep on consistent selama bertahun-tahun. Ada orang tanya saya, ada ke orang konsisten 1 tahun? Jawapannya iya. Saya orang pertama yang buat gap. Yang tolong buat gap dekat customer lain. Dan ini adalah salah seorang daripada customer saya tahun 2014. Gap dilancarkan semasa 2014 pada bulan Oktober. Guru dalam gambar ni, dia mula bulan November. Dia start tanya saya macam mana cara nak simpan 1 gram di dalam gap. Dan selepas pada itu, tak pernah sekalipun culas. Never ever. Sebab apa saya tahu? Sebab tiap-tiap bulan dia hantar satu salinan dia punya receipt transfer tu dekat saya. Sampai saya punya handphone walaupun dah format yang baru pun saya masih ada dia punya salinan receipt transfer tu. Dan tak pernah culas. Dia buka dulu untuk anak dia 1 gram. Kemudian ada pula yang memang masa harga emas turun dia tambah pula jadi 2 gram. Kalau ikutkan normal people memang kita akan rasa susah nak buat 1 gram untuk konsisten Sebenarnya tak mustahil. Sebab dah ada orang buat. Kalau orang kata ada setengah orang dia nak laju-laju kan. Buatlah sebulan 3 gram, buat sebulan 4 gram sampai habis duit tak ada langsung. Itu pun susah juga sebabnya bila dah tak ada duit langsung, anda dah jadi macam kata pun sampai nak makan pun dia tak boleh lah. Tapi kalau anda konsisten, contoh tak payah banyak-banyak. Contoh kalau anda mampu 100. Simpan dan lupakan. Dan akhirnya 2020 berapa gram yang dia ada? 74 gram solid dalam dia punya account. Ini ialah true story. Saya akan tulis, saya sudah sedang menyiapkan buku saya, memang dah ada dalam buku saya, nanti anda boleh baca. Okay? True story solid 74 gram daripada tahun 2014 hingga 2020. Sekarang tahun ini, bulan ini masih lagi ada. Tak percaya anda boleh tanya staf Melaka. Staf Melaka yang kita tolong tengok dia punya account selalu. Kalau tak tambah dia orang pula tanya, Kak Ita ni tak ada tambah ke Kak Jun? Sebab dia orang risau, dia orang tak key in. Takut tak key in ataupun takut terlepas pandang. Jadinya the power of consistent, akhirnya dia akan dapat gram emas yang memang dia nak daripada awal. Contoh, anda mungkin target 1 kilo. Contoh lah anda akan target 1 kilo. Walaupun anda target 1 kilo, kalau boleh, target anda ni biarlah yang kita tahu kita mampu melakukannya. Okay, berdasarkan anda punya income lah. Kalau anda punya income, memang segram sebulan tu ialah normal bagi anda. So memang benda ni tak mustahil untuk dicapai sebab dah ada dah. Kak Ita ni boleh buat. Jadi anda target setahun. Target yang pendek dulu. Okay, tak perlulah pergi tengok panjang. Kak Ita ni pun dia target, masa dia cerita dengan saya, dia cakap, Kak Jun kalau boleh akak ni sebulan segram pun jadilah. Habis setahun 12 gram ada. Jadi juga 12 gram. Masuk tahun depan, okeylah sebulan segram pun jadilah. Rupanya dia buka pula lagi satu akaun untuk diri sendiri, dia tambah lagi 2 gram untuk diri dia pula. Ni untuk anak saja 24 gram ni, tak kacau orang lain tau. Jadi orang yang menyimpan emas ni, dia sibuk tengok berapa gram dia ada. Dia dah tak tengok dah 74 gram ni bersamaan dengan berapa ribu. Sekalipun Kak Ita ni tak pernah tanya saya. Dia tak pernah tanya, Jun, 74,000 ni hari ni berapa nilai dia? Tak ada, dia tak tanya. Tak tanya sampai sudah. Saya teringin nak dengar juga tanya, dia kata dia tak teringin. Dan saya memang tak nak tanya sebab saya nak dengar bila dia akan tanya saya. 74,000 ni berapa, 74 gram ni berapa ribu? Tak pernah tanya. Dia kata, Masya Allah, memang betul lah. Bila orang yang kerja gram emas, dia tak sibuk tanya berapa nilai gram dia. Sama macam saya. Kadang punya banyak barang kemas apa semua, beli apa semua. Bila anak saya tanya, Mama,
Berapa banyak dah orang ke mana dia. Entah, Mama tak tahulah, Mama kena check dalam buku. Saya memang ada tulis dalam buku berapa saya beli, berapa gram. Tapi lepas saya tulis dalam buku tu, saya tutup lah, saya tak tengok lah dah. Kecuali waktu nak pergi bayar zakat. Bila nak bayar zakat, saya buka balik, barulah check, banyak pula. Okey, banyak zakat aku tahun ni, Alhamdulillah. Memang saya jarang nak check yang beli ni tambah ni, dah banyak gram dah. Saya jarang nak check berapa nilai dia. Masa sekarang saya tak tahu. Yang saya tahu gram dia banyak. Yang saya tahu gram banyak. Okey lah. Senang lah. Saya rasa senang hati dah. Saya settle untuk anak-anak nanti senang. Dia orang nak mengaji ke, dia orang nak belajar ke apa ke, saya dah ada orang kata apa, saya punya sendiri punya harta. Tak kacau orang lain. Okay. Alright. Ini extra case tadi, simpan emas, jual dan bina rumah. Okay, saya punya ada saham sikit lah dekat sini. Okay, saham saya sikit je lah kat sini, tak banyak sangat. Sebab homestay yang Encik Syukur buat ni, sekarang kami dah sewakan 2 biji. Yang belakang ni dah disewakan, depan pun dah sewa. Semenjak COVID, jadi banyak kosong lah. Semenjak COVID memang tak ada orang yang datang untuk duduk kat homestay. Jadi kebetulan ada pula orang nak menyewa, jadi kami dah sewakan semua sekali. Memang untunglah penyewa ni sebab saya buat rumah ni memang cantik betul. Okay. So dah terlampau, orang kata apa, dah sangat cantik. Sebab saya sendiri, saya nak beritahu, rumah yang saya buat di Langkawi, dia punya kelengkapan dia lebih lagi daripada rumah yang saya ada sekarang. Rumah yang saya ada sekarang di sini walaupun banglo lot, tapi saya tak lengkapkan seperti mana yang ada dekat Langkawi. Sebab Langkawi ni saya nak guna untuk sewakan homestay. Jadi saya lengkapkan dia tu lebih cantik daripada rumah saya sekarang. Kalau anda pergi tengok rumah Langkawi dengan rumah sekarang memang jauh beza. Okay, jadinya ini adalah hasil simpanan sebenarnya untuk macam saya dengan Encik Syukur, walaupun daripada awal dengan emas, dengan emas ni, jadi kami banyak saving. Memang saving, memang bukan jenis yang berbelanja sangat-sangat. Tak ada. Memang nombor satu sebab bila kita bekerja sendiri, kita ada rasa macam ni tau. We don't have any plan B, plan A, plan C, plan D, apa semua. Satu je lah plan yang ada. So kena betul-betul tahu duit tu ke mana dan tukar saja jadi emas. Bila dah tukar jadi emas, bila mak Encik Syukur offer untuk buat rumah di atas tanah, so dia perlukan sekurang-kurangnya 100k plus. So jual semua emas, buat satu rumah kat sini, memang tak ada hutang. Tak ada hutang. Memang totally tak ada hutang, siap dengan perabot rumah, semua siap cantik. Memang cuci tangan lah. Memang penyewa saya cuci tangan masuk dalam tu. Memang semua ada. Okay. So ini kenapa kita kena betul-betul ada simpan dan juga beli tukarkan jadi emas. Sebab once bila tukar jadi emas, kita tak tahu kita takkan tahu bila opportunity yang bagus akan datang. Kita takkan tahu. So kita akan rasa selagi mana tak ada opportunity yang bagus, just biar je lah dekat situ. So kita tak ada rasa macam nak jual lah. Sebab kalau kita jual, kita tak ada opportunity yang bagus, kita just jual saja. Emas tu dah habis, duit tu pun dah habis. Okay, so ini contoh opportunity ataupun peluang yang datang yang di mana kita boleh tukarkan daripada emas kepada rumah. Saya dah lama tak boleh Langkawi. Saya dah lama tak boleh Langkawi sebab semenjak COVID ni. Okay. Okay, tak apa. Saya tahu anda ada banyak soalan-soalan di sini. Nanti saya jawab satu-satu. Okay. Baik, kesimpulannya, emas bolehkah kita elak duit bocor? Emas membantu anda memiliki aset-aset lain yang lebih mudah. Percaya atau tidak, anda boleh tengok case study yang dah saya bagi tadi. Case study ni semua real case study kehidupan anda, berlaku dalam kehidupan anda, berlaku dalam kehidupan seharian. Cuma tinggal lagi untuk anda melaksanakannya saja. Okay, percaya dengan apa yang anda buat sekarang dan tahu exit plan-nya. Okay. Apa-apa saja pelaburan lah, anda simpan emas ke, anda simpan apa silver ke, apakah anda tahu dia punya exit plan. Dan percayalah, cakap saya, emas tidak pernah mengecewakan. Belilah barang kemas sekalipun, saya cakap terang-terang, dia tak pernah mengecewakan saya. Saya sendiri saya pindah ke Banglo lot ni memang banyak pakai duit. Okay, terutamanya renovation dapur. Renovation dapur memang makan duit macam air.
Itu belum masuk yang jenis lighting. Saya punya dapur biasa je. Dapur kampung saya panggil kan. Tu belum masuk lighting, belum masuk ala-ala nak macam showroom lah, nak island table lah, marble, top glass lah, marble lah, marble apa panggil, tabletop marble, belum masuk lagi ala-ala Gordon Ramsay punya dapur belum masuk lagi hot food lah dan semua tu. Siapa yang masuk rumah dia tahulah. Okay. Dia punya perbelanjaan tu sampai saya rasa, saya nak guna cash pun saya takut. Sebab kalau saya guna cash, benda yang saya paling takut tahu apa? Saya tak tahu bila saya boleh kumpul balik dapat banyak tu. Saya memang takut nak guna cash untuk membeli sesuatu sebab saya tak tahu bilakah saya ada force yang kuat untuk simpan balik. Contohlah kan, kita ada RM40,000. Kita boleh guna RM40,000 ni, tak ada masalah pun. But orang kata apa, the force untuk dapatkan RM40,000 balik ni kan, dia orang kata apa, ambil masa kalau dia tak ada rasa paksa. Jadi apa yang saya buat, saya pergi gadai sebenarnya barang kemas. Serius saya cakap, saya pergi gadai sebenarnya barang kemas. You know why? Sebab bila lepas saya gadai, saya paksa diri saya simpan pergi tebus balik. Kalau saya tak buat macam tu, saya tak akan paksa untuk simpan dia. Sebab saya sayang. Nanti kalau tergadai kan, habislah gelang aku kan. Macam tu. Jadi apa yang saya buat, saya pergi gadai emas saya, barang kemas saya. Kalau saya gadai gold bar, saya tak rasa ada value sangat. Sebab saya tahu gold bar saya nak jual. Jadi saya pergi gadai barang kemas. Saya tahu saya sangat sayang gelang saya. Jadi nak tak nak, saya terpaksa ada satu kesungguhan untuk mengumpul duit. Aku kena tebus. Jadinya akhirnya saya tebus semua mama saya tu dan saya dapat sebuah dapur. Yang menurut saya, bagi saya sesuai dalam diri saya lah kan. Terpulang daripada masing-masing punya mata. Okay. Baik. Alright. Okay. Now, tips memilih emas terbaik. Okay. Untuk public gold, ramai orang tanya untuk startup untuk orang-orang yang first time. Mungkin anda seorang dealer PG ataupun anda orang yang first time kenal tentang PG. Okay, emas public gold mempunyai reputasi yang sangat tinggi. Okay, kenapa reputasinya tinggi? Sebab dia ada kerjasama dengan Pos Malaysia. Kalau anda tengok keluaran daripada Pos Malaysia ataupun daripada mana-mana tempat lain, contoh macam terbaru 1 gram yang daripada tentera, tak silap saya, yang itu so itu pun kita panggil sebagai satu reputasi yang baik. Sebab apa? Dia tidak ada masalah dari segi kita nak buat gadaian. Okay, senang pergi pos RANU memang terima, tak payah buka cert. Dan juga kalau anda pergi mana-mana, anda boleh call bank ke bank rakyat ke apa ke, boleh tak nak pergi pajak? Boleh tak nak ni? Emas public gold okey tak? Kadang-kadang anda tak perlu tanya dekat public gold. Kalau anda tanya dekat saya pro public gold. Of course saya kata bagus. If anda, tuan-tuan dan perempuan, nak tahu reputasinya bagus atau tidak, kadang-kadang anda perlu pendapat orang ketiga. Contoh pendapat orang ketiga, anda boleh tanya pakar-pakar kewangan lain yang tak buat public gold sepenuh masa. Sebagai contoh, Tuan Azizul Azli. Anda boleh tanya, Tuan Azizul, betul ke emas public gold ni bagus? Kalau dia kata bagus, maknanya anda mendapat pendapat orang ketiga yang memang tahu kategori emas yang bagus. Contoh macam Tuan Aziz Ali. Tuan Aziz Ali boleh dikirakan sebagai an independent people yang dia sendiri memang ada simpan emas public gold, dia sendiri tahu benda ni bagus dan anda boleh tanya pakar-pakar kewangan lain. Okay. Yang kedua, susut nilai dia kecil. Okay. Kalau kita nak pilih emas, make sure emas yang kita beli ni susut nilai dia makin kecil makin bagus. Sebab makin kecil ni spread dia makin kecil, makin cepat anda untung. Okay. Kecil ni macam 1 dinar tu kira boleh lagi lah 9%. Kalau dah tak ada orang kata bajet lain untuk beli ni, 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar. Semakin kecil spread, semakin singkat masa untuk anda menunggu untuk mendapat keuntungan. Macam mana nak tengok harga beli, harga jual? Senang sajalah, pergi dekat laman web publicgold.com.my. Anda boleh tengok harga beli dan tengok harga jual. Bagi mereka yang baru dalam bidang emas, mungkin anda tak biasa. Emas ni dia ada harga beli, dia ada harga jual. Macam mana nak tahu harga beli dan jual? Kalau dalam public gold, dia dah ada dalam laman web publicgold.com.my. Dia dah ada harga beli, dia dah ada harga jual. Macam mana nak tahu anda dah untung?
anda tengok dekat harga jual semula kepada syarikat. Kalau dalam publicgold.com.my, dia tulis kat situ PG buy. PG buy ni maksudnya anda jual. Dia persis seperti mana anda membeli saham. Anda mesti ada harga masa anda beli, harga di masa balik, bila nak jual balik. Okay? It's just simply as that. Sama. Dia ada harga beli dan dia ada harga jual semula. So anda tak bolehlah kata hari ni dah naik RM1. Contoh, beli segram hari ni RM278. Lusa naik RM300. Nak jual harga RM300. Itu kalau jual pihak ketiga bolehlah jual RM300, tapi kalau anda jual balik kat Public Gold, dia tak kira lah harga RM300. Itu anda jual kembali kepada syarikat. Okay? Alright. Yang ketiga, mesti mudah dicairkan. Okay, ini ciri-ciri emas yang baik ialah di mana anda boleh pergi pajak ataupun buat gadaian dengan murah. Nak jual balik senang sebab dia ada reputasi dan juga tempat-tempat yang menerima untuk gadaian ni banyak. Ada emas yang anda beli dekat syarikat-syarikat tertentu, bila nak buat gadaian dia jadi problem. Sebabnya nombor satu, dia tak kenal company tu. Company mana. Bukan semua emas, bukan semua emas mudah dicarikan. Walaupun ianya emas, terutamanya gold bar ataupun shilling emas, bukan semuanya mudah untuk dicarikan. Contoh, saya nak bagi contoh macam kijang emas lah. Kijang emas paling senang saya bagi contoh. Kenapa kijang emas sukar didapati? Sebab kijang emas ialah sekulit yang sama. Dia dah tak buat benda yang baru. Dia sekulit yang sama oleh bank negara. Okay, bila kita nak jual balik, kita kena pergi bank negara untuk jual balik. Dan dengan syarat dia mestilah pekal bentuk dia yang sama. Dia tak boleh kemik-kemik. Sebab apa nanti bank negara tak terima untuk kijang emas. Dia mesti benda tu cantik balik. So dia jadi leceh sikit kalau kita nak jual balik. Masalahnya bila nak jual balik, yang maksud dicairkan ni, dijual balik lah untuk dapat tunai. Katakan anda nak pergi anda jual kat Public Gold. Yes, Public Gold terima. Cuma Public Gold tidak akan terima dengan harga buyback yang sama seperti mana produk sendiri. So dia akan kira dengan harga produk biasa di luar. Mungkin susut nilainya tidak sama seperti produk Public Gold sendiri. So ini normal lah, sebab apa dia kena pergi cairkan balik untuk jadi produk dia sendiri. Jadi bukan semua emas bila anda simpan, walaupun saya tengok ramai orang dia suka simpan emas, pokong lah, syarikat terkemuka lah apa. Sebenarnya tak ada masalah. Anda memang boleh simpan. Cuma dari segi kecairan dia ada sedikit kelemahan sebab kita nak jual balik tu sama ada anda ni orang yang pandai cari third party untuk beli kepada pembeli baru. Kalau dia pandai cari third party okey lagi sebab dia masih lagi boleh jual dengan harga terkini. Tapi kalau anda ni jenis yang malas nak pergi cari third party, nak tak nak jual balik je lah Public Gold, better lah beli dekat tempat yang sama, jual kat tempat semana. Kalau beli kat Public Gold, senang nak jual balik dekat Public Gold juga. Okay. Yang keempat, dia menawarkan insentif kepada ejen. Kalau dalam Public Gold memang ada insentif lah jadi ejen ni Okay. Kalau insentif kepada ejen untuk normal dealer, normal dealer ni dia ada kelebihan dari segi belian sendiri 1 hingga 1.5 sehingga 2%. Ini ialah ikut level insentif belian sendiri. Normal dealer 1%, 1.5% priority dealer, 2% ialah untuk master dealer. Okay, kelebihan ejen. Okay. Yang kedua ialah insentif recommend orang lain beli emas Public Gold. Insentif memperkenalkan, memperkenalkan ni macam tuan-tuan yang dapat tahu dah jadi ejen ni ialah introduce. Bahasanya introduce, recommend orang lain beli emas Public Gold. Okay, indahnya bisnes Public Gold ni ialah anda tidak perlu recommend dengan cara anda pergi bawa emas tu pergi dekat orang. Tuan, ini 10 gram, sila beli. Saya nak recommend tuan beli emas 10 gram. Tak ada. Saya 12 tahun dah saya tak buat pun benda tu. Dengan cara anda memberitahu apakah kelebihan menyimpan emas. Bila ada cerita, katakan dia suka, dia nak beli akaun dia nak buka 100 gram ataupun RM100 ataupun dia nak beli 1 dinar, 10, EPP 10. Anda perlu ke bawa emas pergi tunjuk dekat dia? Taklah, COVID ni mana ada orang nak pergi jumpa orang sangat. Kan, banyak restriction kita nak keluar kan. Tetapi indahnya bisnes Public Gold ni, bila anda cerita, anda bagi tahu emas ni boleh ambil dekat cawangan yang terdekat. Anda just recommend, bagi tahu, kata anda dah beli dah habis, boleh ambil dekat office Public Gold. Is easy as that.
Kita tak bawa emas, kita tak pergi tunjuk emas, kita tak pergi tunjuk cik beli dah 1 gram. Kita tak ada buat macam tu. So the best of business public goal yang saya suka ialah konsepnya ialah kita referkan orang lain terhadap bisnes ini dan kita diberi upah berupa insentif, commission. So senang. Kita buat kerja sekali, kalau orang tu beli lagi, dia beli dekat office public goal, dia bukan beli melalui kita pun tak ada stok banyak-banyak, kita tak perlu simpan stok, tetapi kita enjoy commission di atas belian customer tersebut. Seronok tak? Bila sekali dia recommend, tapi lain kali dia buat belian, kita enjoy the commission. Kita tak perlu lagi pergi jumpa. Even saya punya customer dealer seluruh Malaysia kadang muka pun tak nak jumpa. Tapi commission berjalan, bila kita recommend dengan orang, dia beli, kita enjoy the commission selama-lamanya. Itu yang bestnya. Public goal punya insentif. Tidak hanya jadi dealer. Okay, cara mudah kongsi maklumat dengan rakan anda online sebelum mereka datang cawangan public goal. Ini cawangan, ajak mereka datang seminar. Okay, ini yang ketiga ni, seminar ni anda kena ajak seminar online sekarang ni. Seminar online yang ada sekarang ni setiap selang 2 malam, selang 1 malam daripada public goal marketing ni. So tag dan bagi tahu ada seminar sekian-sekian sebab biasanya siapa yang contact pun dengan public goal, dia orang katanya anda dapat tahu daripada siapa introducer anda tengok daripada seminar mana, contoh BWM mana, BWM Ampang, BWM Kajang, BWM Melaka, okey siapa introducernya. Inilah praktis biasa oleh public goal. Selain yang memang dah biasa sebelum ni kalau orang pergi seminar dekat office. Tapi ini dekat online, contoh macam malam yang saya dapat 251 orang yang ada sekarang ni, mungkin beberapa ratus orang daripada anda dekat sini mungkin orang yang baru, tak ada pergi kod lagi. So siapa yang introduce anda suruh tengok seminar online ni? Siapa? Kalau orangnya lah dealer, siapa nama dealernya? So bila anda nak buat belian, anda bagi tahu dekat office ataupun anda nak buat belian dekat introducer yang bagi tahu introducer saya namanya sekian atau paling yang baik sekali, bagi tahu nombor PG code introducer anda. Itu yang paling bagus sekali sebabnya senang public goal dia nak tengok introducernya sekian. Sebab kat sini saya memang ramai gila. Jadi make sure anda register di bawah introducer yang memperkenalkan. Jangan dah cakap kata pergi jumpa Cik Jun sebab Cik Jun bagi seminar jadi kena register bawah Cik Jun. Bukan. No. It's very wrong. Okay. Mesti jumpa introducer yang memperkenalkan anda kepada platform ini. Tak adil untuk saya ambil orang yang dia bawa dengan saya dengan seminar malam ini, apa yang saya cakap malam ini, tetapi saya pula yang register jadi customer saya. Tak boleh begitu. Siapa-siapa saya cuma speaker memudahkan kerja anda untuk anda terangkan kepada customer. Saya tahu ramai dealer baru malam ini, dealer-dealer yang lain. So kerja anda sangat mudah, iaitu anda memperkenalkan platform ini melalui speaker-speaker daripada public goal. Dan make sure siapa saja malam ini yang datang, yang dapat tahu daripada introducer, sila berhubung dengan introducer masing-masing. Dan bagi tahu, saya dah tahu macam mana nak mula, saya faham apa Cik Jun cakap, saya nak mula malam ini dengan sekian nama. Okay? Baik, bagaimana bermula? Senang saja. Anda boleh bermula dengan start paling minimum 100 gram. Okay, 100 gram ni harga 100 gram, RM100 malam ataupun 1 gram. Okay, RM100 murah saja, boleh dapat 0.3 gram plus 1 gram dalam 276 Kelvin malam ni. Saya tak ingat dah. 276 tak silap saya. Okay, hari ini punya harga. So dah boleh start. So ramai orang ingat, nak start 5 ni macam mahal-mahal. No. You just start small first, but be consistent. Start dulu 1 gram, start dulu 100, tetapi konsisten 100, segram. Anda boleh capai matlamat dengan mudah sebab anda boleh nampak simpanan itu bertambah setiap kali anda tambah gram emas. Okey, itu sahaja daripada Cik Jun.